Dalam video ni saya akan share cara kembangkan modal RM1000. Make sure you guys tengok sampai habis, if not you akan menyesal. Alright guys, welcome back to the channel. Dalam video kali ini kita nak cerita topik yang sangat menarik, applicable to ramai orang, terutamanya trader-trader baru, iaitu cara kembangkan modal RM1000. So, before kita start, nak cerita sikit introduction and then kita start. Jadi kita nak buat introduction sikit, iaitu kita nak bincangkan persoalan ramai orang tentang modal kecil ni. Tuan, betul ke nak start trade modal kena RM10,000? Betul ke RM5,000? Betul ke modal RM1,000 ni susah untung? Jadi itu yang kita nak bincangkan sebenarnya, mitos-mitos dalam saham. Jadi itulah mitos yang terbesar dalam saham, iaitu nak trade saham kena ada modal RM10,000, kena ada modal besar, modal kecil tak boleh. Jadi sebenarnya geng, sangat-sangat salah. So kita nak start terus, tak nak bazir masa. Jom. Jadi untuk bincangkan persoalan betul ke sebenarnya modal kecil ni susah nak untung, modal besar senang untung, dia ada betul dia sebenarnya. Alright, so saya nak cerita tentang betulnya dulu, baru saya nak cerita tentang salahnya mitos tu. So betul dia dekat in terms of net profit. Bila you trade dengan modal kecil, akan ada cost yang involved yang kita akan tunjuk lebih detail kejap lagi. So katakanlah you start dengan modal RM1,000, you untung RM50. Jadi brokerage RM20, so you untung RM30 saja. Berbanding kalau you menggunakan modal RM10,000, you untung RM1,000, brokerage yang kena RM20 saja. So dekat situ persen yang lebih besar in terms of net profit. So itu part betul dia lah kenapa modal kecil susah nak untung. Part salah dia adalah, orang cakap bila ada modal banyak ni senang nak trade, kan, mudah. Sebenarnya tak betul. Bila you trade dengan amount yang lebih besar, contohlah you dah biasa trade dengan RM20,000, RM10,000, ataupun even RM5,000, RM8,000, tiba-tiba you kena trade dengan modal RM40,000. Tak sama in terms of emotion. Emotion yang involve sangat-sangat berat. Berat. You kena mental kuat. Bila you rugi 1%, you dah rugi RM400. Dulu mungkin rugi 1%, rugi RM40 je. Jadi sebenarnya, for me personally, trade dengan modal yang besar adalah lebih susah berbanding trade dengan modal kecil. If you ask me, tuan, mana lagi senang nak jadikan RM5,000, RM10,000 ke RM50,000, RM100,000? Obviously, every day saya, any day saya akan jawab RM5,000, RM10,000 jauh lebih senang daripada RM50,000 ke RM100,000. Anyways, this is my pendapat. Masing-masing ada opinion masing-masing. For me, sebenarnya trade dengan modal kecil jauh lebih senang daripada modal besar. So guys, kalau you tak boleh untung dengan modal kecil, for me, impossible you boleh untung dengan modal besar. Alright, so kita nak tunjuk cara untuk kembangkan modal RM1,000. Kita ambil 2 saat untuk siapa yang belum subs, untuk subs. 1, 2. Macam mana nak kembangkan ni modal RM1,000? Ada beberapa perkara yang you kena tahu in terms of style of trading dia, mana yang sesuai dengan modal RM1,000, counter yang macam mana, itu yang kita nak bincangkan. So first guys, bila modal you RM1,000, style yang sesuai obviously swing and plus. Maksudnya tak sesuai untuk you buat intraday, tak sesuai untuk buat scalping, tak sesuai untuk you nak buat short term. So kalau you nak short term pun, you boleh fokus short swing. Contoh, you target counter-counter yang boleh naik dalam satu minggu tu, dia boleh naik katakan 10%. Memang ada. Contoh minggu ni kita boleh tengok banyak counter yang naik lebih 10%. Tak payah cerita lah. Tangguh, geng-geng ICIB apa semua ni kan, banyak counter-counter Atronic yang naik lebih 10% dalam tempoh satu minggu. So kalau you tak boleh nak hold long term, you focus short swing. So short swing ni macam mana? Kita cari counter yang boleh naik, potential naik 10% seminggu. Potential untuk naik 10% seminggu. So jangan buat intraday BTST, jangan kalau modal you RM1,000. So fokus, kalau you nak lah, you boleh fokus swing and plus, macam saya cakap swing ataupun position trade.
Okay, tapi kalau you memang tak boleh lama-lama tuan, tak kena dengan jiwa saya, okay, you boleh fokus short swing. Short swing ini lebih kurang dalam 1 week ke bawah lah. Okay, less than 1 week. Okay, so cari je cara dia, cari je satu counter yang potentially boleh naik 10% kurang satu minggu. Okay. Alright tuan, saya dah faham. Modal 1,000 kena buat short swing, tak boleh nak fokus intraday apa semua ni. Nombor 2, kena cari kalau nak lah, kalau you nak short swing ni, you kena cari counter-counter yang potentially boleh naik 10% satu minggu. Okay. Alright. Persoalan dia tuan, macam mana kita nak tahu counter tu boleh naik 10% seminggu ke tak, ataupun potentially boleh naik 10% seminggu? Okey, cara saya, dia mungkin ada banyak cara, saya tak tahu cara orang lain. Cara saya untuk kita nak tahu counter tu potentially boleh naik tak 10% dengan kita tengok ranging history dia. Macam mana, apa benda ranging history tu? Okey, katakanlah contoh kita ambil satu period, let's say lah kita ambil 1 minggu, 2 minggu yang lepas. Okey, so ni 2 minggu yang lepas, katakan 2 minggu yang lepas. Okey, 2 minggu yang lepas. Okay, so kita tengok Isnin ke Jumaat ni, dia naik berapa persen, ataupun movement dia naik atau jatuh tu berapa persen. Contoh kita ambil 2 minggu yang lepas dulu. Katakan 1 hingga 7 hari bulan. Contohlah, nak senang kan. So Isnin ke Jumaat, kita tengok ranging dia berapa. And then kita nampak dalam 12% dia naik. And then seminggu yang lepas, katakan 8 hari bulan ke 15 hari bulan, katakan. Okay, Isnin ke Jumaat, Isnin ke Sabtu, Ahad lah, tapi kita ambil trading day saja. So Isnin ke Jumaat, dia bergerak dalam lebih kurang 10% juga. Mungkin dia jatuh balik 10% ke, ataupun dia sambung naik ke, tapi ranging dia lebih kurang 11% contoh. Okay, so you dah tahu history counter ni, ataupun sejarah counter ni, ikut chart, dia boleh bergerak satu minggu dalam lebih kurang 12%. Mungkin dia naik 12%, dia jatuh seminggu 5%, kan? Lepas tu dia naik lagi 11%, contoh. Ataupun dia naik, dalam kes ni contoh dia naik 12%, naik 11%. So mungkin kita nak tunggu dia jatuh dulu, dia dah jatuh kena RBS, baru kita boleh ambil untuk kita nak target dia boleh naik the week after that, contoh 11%. Okay, so macam mana kita nak tahu? Kita tengok history dia, bila dia naik tu dia boleh naik berapa persen dalam tempoh satu minggu. So tak logik lah. You dah tahu counter tu, contoh you ambil Tenaga, Nestle, yang you tahu satu minggu dia bergerak 0.5% sahaja. So logik tak untuk you nak beli counter macam tu untuk buat short swing? Tak logik. So cari je counter-counter yang boleh gerak satu minggu tu dalam 11%, 12%. Alright, saya tunjuk contoh Okay, katakanlah dia start sini. Okay, dia ada breakout sini kan. Okay, so lepas dia breakout ni, satu minggu, dia boleh naik 11% lepas dia breakout. Okay, mungkin lepas tu, dia jatuh dulu. Katakanlah, dia jatuh dulu sampai sini balik RBS. Contoh. Kan? And then, kita tahu dah, okay, sebelum ni dia boleh naik 11%. Tempoh satu minggu. So, bila kita beli area RBS ni, logik tak untuk kita target dalam masa satu minggu, dia boleh naik 11%. Contoh. Logik lah. Nampak tak? So itu cara dia. Bukanlah kita expect untuk setiap minggu dia naik 11%. Kita ambil lepas dia dah jatuh lah. Ada juga counter yang dah naik 11%, dia boleh naik lagi 11%. Tapi ini kita tunjuk case contoh kalau you trade RBS, okay, ranging dia 11%. Lebih kurang So dia dah naik 11%, and then kita tunggu dia jatuh, ataupun mungkin dia tak jatuh lah sampai sini, katakan dia jatuh, dia buat higher low ke, katakan dekat sini, kan, katakan dia jatuh tak sampai 11%, mungkin 9%, 8% sampai sini, and then dia dah ready nak bounce. So kita boleh agak that bounce ni agak-agak boleh naik berapa persen. Okay, so katakan dia boleh bounce balik tu, kita agak lah dia boleh bounce sampai sini, sebab hari tu pun dia naik 11%, so kita target dia boleh naik 11% balik. Even more, kadang-kadang dapat lebih 12%, 13%. So itu cara dia. Just tengok history dia, ranging dia tu berapa persen satu minggu. So kalau nampak 10%, 11%, 12%, dia lebih kurang area tu lah, tak boleh nak expect sebiji. Ada 12%, 9%, 10%, 11%, okay, kita tahu logik lah kalau aku beli dekat area RBS untuk dia nak naik 11%. Alright guys, kepada yang nak belajar saham dengan saya memang betul-betul serius, Ahad depan kita akan buat Boom Saham Online. Kita dah update syllabus 2024.
cara untung persen tinggi, cara screen counter, yuran RM39 sahaja guys, RM39 sahaja, bukan RM390. Okey, untuk klien RM25 saja. Siapa yang belum ada M Plus, you buka M Plus, you dapat RM25 sahaja. Jadi Ahad depan ada recording kelas, sehari sebelum kelas kita akan invite dalam group. Okey, 11 AM sampai 1:30 PM 25 hari bulan 2 Ahad depan. So siapa yang nak join, klik je link di bawah. I'll see you guys there. Okay, so to one part. Okay, the second part guys, bila you trade dengan modal RM1,000 ni, kita tulis balik modal RM1,000, okay, you kena cari counter yang ranging dia besar. Tadi kita cerita pasal dia logik tak untuk dia naik seminggu 10%. Okay, tu one part. Okay, another part is you cari saham-saham yang dia boleh meletup. Ada potential untuk meletup. Kejap lagi saya tunjuk antara klien-klien saya punya profit yang modal RM1,000. Okay, macam mana tuan nak cari counter yang potential meletup tu? Okay, so trick number one adalah you ambil dekat start of trend. Permulaan uptrend lah. Start of uptrend. Okay, beginning of an uptrend. Alright, so you ambil contohlah counter tu dah downtrend lama dah nampak, lepas tu you nampak dia dah start console. Okay, so the moment dia breakout je sini balik, itu contoh dia. Jadi dekat sini potential untuk dia nak naik tu tinggi. Katakanlah potential reward dekat sini 40%, 30%. Okay, so bila modal you RM1,000, sangat-sangat sesuai untuk you fokus setup yang macam ni. Orang yang modal besar, contohlah modal RM20,000, RM30,000, dia boleh main range kecil. Tak ada masalah lah. Okay, tapi untuk modal RM1,000, better you fokus setup yang macam ni, permulaan uptrend. Ambil saham-saham yang permulaan uptrend. Kenapa kena ambil permulaan uptrend? Okay, start of an uptrend. Okay, because dia punya reward tu sangat besar. Cuba you tengok saham-saham yang baru nak start naik, dia punya reward sangat besar. Jadi dekat sini you might ada peluang untuk dapat return yang lebih besar. Okay, contoh tadi, okay, you target seminggu. Ni mungkinlah dia boleh naik 1 bulan. Okay, so katakan you jumpa satu counter yang macam ni, okay, so you beli. You target 1 minggu dia boleh naik 10%. Okay, so bila lepas 1 minggu, kena 10%, you dapat. Contohlah, 1 minggu you dapat 10%. Dia naiklah sampai sini katakanlah. Kan? So dapat target tu, you tak perlu jual pun. You boleh buat trailing stop. So you naikkan support you. You buat Allah buruknya. Okay, so you buat je trailing stop. Okay, you buat je trailing stop. Apa benda je. Okay, so you buat je trailing stop. Okay, trailing stop. Okay, dengan cara you naikkan support you. Okay, so katakan support you beli saham harga 40 sen, support you 36, 37 contoh. Bila dia dah naik 45 sen, you naikkan 40 sen contoh. 40 berapa sen ke, itu contoh lah. Okay, dengan cara ni, okay, bila you buat trailing stop, you tak jual terus. Katakan 1 minggu dia naik 10%, dia jatuh sekejap, 2-3 hari, and then dia sambung lagi. Seminggu dia naik lagi 10%. Okay, so dengan cara ni, you ada peluang besar untuk dapat durian runtuh. Instead of you terus jual, modal RM1,000. Tapi you boleh untung 30%, dapat 300 contoh. Okay, alright. So number one dengan number two tu sebenarnya tak sama. Number one tadi adalah style of trading. Okay, macam mana nak tahu counter tu boleh naik tak, berapa persen seminggu. Okay, now kita nak dapat big return. Dengan modal RM1,000 ni kita nak dapat big return. Macam mana kita nak dapat big return tu? Kita ambil start of an uptrend. Okay, permulaan uptrend. Jadi kalau you nak dapat katakan 40% tu, tak boleh lah baru naik 10% you jual terus. Okay, tapi you layan. So katakan seminggu you target dia boleh naik 10%. You dah tahu dah macam mana tadi saya tunjuk. Dan bila dapat, you bukan jual terus, you layan profit tu. You buat trailing stop. Okay, kalau you guys nak kita buat video trailing stop, komen kat bawah. Okay, macam mana nak buat trailing stop, ada cara dia. Right, so dengan you layan profit katakan 2-3 minggu, sebulan, cukup sebulan, naik 40%. Possible ke? Sangat possible. Banyak je counter yang dah buat macam tu, terutamanya baru-baru ni. Okay, jadi bila dia buat big movement yang macam tu, you dapatlah big return. So walaupun modal you RM1,000 sahaja, okay, walaupun modal you RM1,000 sahaja, you untung 40%, so dapat RM400.
So kalau you kira dengan brokerage pun, cost katakanlah okay, RM20. So net you masih RM380. Okay. So nampak tak cara untuk nak kembangkan modal RM1,000. Okay. So masalah bila you fokus intraday, contoh target 5% je, okay, katakan tadi yang saya nak cerita tadi, katakan modal you RM1,000, okay, and then you untung katakanlah 5%, dapatlah RM50, okay, and then cost lebih kurang RM20 lah kita ambil, okay, so you dapat net RM30. Nampak, you rasa berbaloi ke? Tak berbaloi. Okay, berbanding orang yang modal RM10,000, okay, RM10,000, dia dapat 5%, dia untung RM500. Okay, dia untung RM500, lepas tu cost katakanlah, okay, RM20. Dia cost sama je. You trade dengan modal RM1,000, dengan modal RM10,000, dia RM30 macam tu lah. Dia tak jauh beza. Itu masalah dia. Okay, you trade dengan RM1,000, you trade dengan RM10,000 ke, you trade dengan RM50,000 ke, cost dia tu lebih kurang. Brokerage kalau you pakai M Plus lebih kurang lah. Kalau RM10 dengan RM1,000 tu lebih kurang. Sebab dia ada minimum RM8 tu kan. Tapi kalau you trade dengan RM50,000, sorry tadi tersebut RM50,000 kan. Tapi kalau you trade dengan lebih RM10,000, contoh RM20,000, RM30,000, RM50,000, baru dia akan lain sikit. Tapi tak jauh beza sangat pun. Kalau you intraday RM50,000, RM25 je. Brokerage fees kalau you trade dengan modal RM50,000, beli RM25 je. Modal RM50,000, brokerage RM25 saja. Okay, and then jual lagi RM25. So, nampak tak? Jadi, dia macam disadvantage sikit lah untuk orang yang modal kecil. Sebab tu, you jangan main short movement. Guys, so saya nak tunjuk sikit untuk klien saya yang modal RM1,000 ke RM2,000 lebih kurang. You boleh tengok ni, dia untung saham SFP Tech, modal RM1,800 saja, tapi boleh untung juga RM300. Yang ni saham LNP, modal RM500 sahaja. Siapa tak ada RM500? Untung RM120, 21%. Okay, and then satu lagi, yang ni baru juga lagi panas lagi, Tangko. Okay, ni antara klien yang baru jugalah. Okay, so modal RM1,400 je jadi RM2,100. Okay, untung RM660, iaitu 45.21 ROI persen. Okay, so guys, nampak dengan modal kecil pun sebenarnya you boleh untung. Sebab ada je yang tanya, Tuan, betul ke boleh untung modal kecil? Ni antara klien-klien yang trade dengan modal kecil. So, kepada geng-geng yang modal RM1,000, RM2,000 ni, jangan lose hope. Fokus je untuk saham-saham yang potential. Jadi guys, recap, modal you RM1,000 nak kembangkan, make sure you jangan fokus intraday BTST. Kalau you nak fokus short term pun, short swing, target counter-counter yang boleh naik 10% satu minggu. Okay, nak lagi sedap, layan. Jangan terus jual, naik 10%, buat trailing stop. Nombor 2 tadi, untuk you boleh dapat big movement. Cari counter-counter yang gap besar, permulaan uptrend, untuk you dapat durian runtuh macam tadi. Tengok Tangko 45%. So you boleh dapat persen-persen macam tu if you fokus permulaan uptrend. Okay guys. Alright, itu saja guys untuk video kali ini. Thank you sangat-sangat siapa yang tengok sampai habis. I'll see you guys in the next video. Bye.